TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil hadirin al-hadirat al-mustami'in al-kiram khasat li-tullab wal muallimin. Syukran aidan li idaratil NTV7. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ala kullu yang menonton kita pada hari ini. Okey tak? Boleh ke kita cakap Arab sikit pada hari ini? Sebab apa? Subjek kita pada hari ini ialah Usuluddin Kertas 1. So kawan-kawan kita mesti seronok dapat kembali semula ke sekolah kan? Tapi yang paling penting sekali, jom kita kekalkan penjarakan fizikal kita, kita basuh tangan, kita pakai hand sanitizer. Dan bila mana kita menepati SOP kita, pasti kita boleh seronok tiap-tiap hari dapat pergi sekolah. Yang paling penting sekali, kita dapat pergi bercuti. Mesti seronok kan dapat pergi bercuti. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini kita nak belajar tentang subjek Usuluddin Kertas 1. Mesti korang nak tahu kan, cikgu ke, ustaz ke, ustazah yang akan mengajar kita pada hari ini. Jadi korang yang nak tahu tentang siapa yang akan mengajar kita pada hari ini, jom kita saksikan profil berikut. Okey, kita bersama dengan guru kita pada hari ini. Kita panggil Ustaz Muhammad Rasul bin Ahmad. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Masya Allah, nampak segak bergaya pada hari ini. Ustaz, sihat je hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengar kata datang daripada jauh Ustaz. SMA Lughatul Arabiyyah Johor. Ya, daripada Tangkak Johor. Masya Allah. Ustaz, saya tadi cakap Arab tadi macam mana? Boleh ke Ustaz? Dapat apa markah? Alhamdulillah, tamam. Tamam. Miyah bil miyah. Miyah bil miyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, right. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini topik kita topik Usuluddin. Dan tapi sebelum kita nak mula kelas saya, kita nak patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Jadi Ustaz, kita nak pakai ni, depan kita ni ada hand sanitizer. Jadi okey, saya letakkan kat Ustaz sikit. Alright, dan saya pun kena pakai juga. Sebab apa Ustaz? Bila kita menepati SOP yang telah digariskan ni, maka kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik Ustaz? Ya, betul. Kita pun dah cuci dengan hand sanitizer. So sekarang ni Ustaz, kita dah boleh buka kita punya face mask. Tapi jangan campak merata-rata pula. Kita letak dalam bekas yang telah kita bawa seperti ini. Tak adalah terkena jangkitan kuman pula selepas ini. Alright. Baik Ustaz, kita tak berdua je hari ini. Dan kita juga ditemani oleh anak-anak murid kita. Right, mereka dah bersedia ke belum ni bersama dengan anak-anak murid kita daripada SMA Lughatul Arabiyyah Johor. Assalamualaikum. Kita bersama yang pertama sekali kita nak kenalkan Azam Razak. Kaifahaluka Azam? Alhamdulillah, Nabil Khair. Masya-Allah, ini orang Arab semua ni ya. Kam umruka? Ana samanya wa ishrun. Masya Allah. Wathani indana Faris Syahmi. Kaifahaluka Syahmi? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah, semua orang Arab ni. Dan yang ketiga kita ada Arina Batrisha. Kaifahaluki? Alhamdulillah, ana bil khair. Masya Allah. Dan yang seterusnya kita ada Nurul Wafikah. Tadi saya tersilap tu, saya kata Waqiah Ustaz ya. Rupanya Wafikah. Wafikah sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Wafa Izati. Kaifahaluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bi khair. Masya Allah. Kita ada yang keenam Ihsan Syafi. Kaifahaluka Ihsan? Alhamdulillah, ana bil khair. Antum min ain? Min aina ji'ta?
Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Masya Allah. Okey, mereka semua pastilah daripada Johor kan, sebab sekolah diorang ni SMA Lughatul Arabiyyah Johor. Baik Ustaz, hari ini subjek kita adalah Usuluddin Kertas 1. Ya. Tak tahulah diorang ni macam mana. Azam, subjek ni kacang ke goreng? Dapat gaya muka confident nak dapat full mark ni. Baik Ustaz, sebelum kita nak mula, mungkin para penonton kita ni ada di kalangan mereka ni yang first time dengar Usuluddin ni Ustaz. Ustaz boleh cerita sikit tak subjek Usuluddin ni belajar tentang apa ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subjek Usuluddin ni saya yakin dan percaya rata-rata memang tak pernah dengar subjek ni, ataupun mungkin kalau dengar pun subjek ni kebiasaannya ada di universiti. Jadinya subjek ni adalah subjek baru yang hanya ada di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK, yang mana subjek ini cuma ada 5 sahaja asasnya, iaitu dia berada di bawah kurikulum bersepadu dini. Masya Allah. Jadi Usuluddin adalah salah satu daripadanya lah. Masya Allah. Jadi pastinya kawan-kawan kita pun dah bersedia dah nak belajar pada hari ini, dan kita nak dengar juga pandangan calon tentang subjek ini. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Bagi saya, subjek Usuluddin adalah subjek yang mudah jika kita menghafal serta memahami isi-isi penting yang ada dalam setiap bab. Jika kita memperbanyakkan latihan serta menggunakan teknik-teknik menjawab yang diajar oleh cikgu, ia akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan dengan mudah. Akhir sekali, Bitaufiq wan Najah fil Imtihan Usuluddin. Didik TV KPM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahlan wa sahlan ila Road to Success 2020. Betul Zat ya? Betul. 2020. Alright. Subjek kita hari ini menarik ya. Usuluddin Kertas 1. Jadi kepada kawan-kawan kita yang mengambil subjek Usuluddin Kertas 1, boleh standby. Ustaz nak ajarkan kepada kita. Kita nak buat latih tubi untuk kita skor dalam subjek Usuluddin Kertas 1. Jadi Ustaz dah bersedia ya? InsyaAllah Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan pengajian kita hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan kepada semua pelajar-pelajar calon-calon SPM 2020 berkaitan dengan kertas SPM Usuluddin tahun ini. Baiklah. Jadi untuk kali ini saya akan fokuskan kepada semua calon-calon supaya kita nak memastikan bahawasanya bila mana kalian menjawab kertas ini, kalian tidak melakukan sebarang kesilapan. Yang mana pada hari ini saya nak fokuskan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesilapan yang pelajar biasa buat dalam peperiksaan. Dan untuk kertas ini, untuk makluman kita baru tahun kedua untuk Usuluddin ni. Jadi mungkin kesilapan itu masih lagi belum banyak. Ala kulli hal, kita nak pastikan bahawasanya tiada dan kita nak minimalkan kesilapan tersebut supaya insya-Allah pelajar dapat target atau dapat markah yang tinggilah dan tanpa dapat potongan markah-markah yang banyak. Baik. Jadi untuk awalnya kita akan lihat dulu mahu Usuluddin. Tadi pun kita dah bersama dengan host dan nyatakan Usuluddin ni apa. Tapi secara ringkas saya akan nyatakan juga hal Usuluddin Sobah. Sobah. Hal Sobah susah? Nampaknya macam susah juga Ustaz. Macam susah tapi insya-Allah sebenarnya senang sebenarnya senang. Insya-Allah. Hayya ma'na natajawwalu li ta'rif anhu. Jadi kita akan sama-sama lihat berkaitan dengan subjek Usuluddin. Baik. Jadi untuk makluman untuk Usuluddin ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Ya. Dan kertas 2 pelajar-pelajar pun telah selesai ketika mana naik sekolah hari itu. Awal-awal dia naik sekolah, dia terus mula dengan kertas lisan yang mana tertangguh sejak tahun lepas. Dia kena hafal saya ni? Yes, dia kena hafal dan dia kena hafal hadis hafazan sahaja. Dan melibatkan hadis sajalah untuk Usuluddin. Jadi untuk hari ini kita akan fokus pada kertas 1 untuk ujian bertulis. Untuk ujian bertulis yang akan mereka hadapi pada 22 hari bulan Mac nanti. Baik, ada 2 kertas, ada 2 item yang digunakan, iaitu objektif bahagian bentuk dan juga respon terhad. Dan ada 2 bahagian, ni bahagian untuk kertas bertulis ni, iaitu 20 soalan bahagian A. Dia bahagian A ni kita biasa dengar macam soalan objektif lah. Tapi kalau untuk bahasa Arab ni bukan ABCD. Dia berbentuk objektif berbagai bentuk. Isi tempat kosong, betul salah, ada bentuk ABCD. Itulah ABCD yang mana item
berhuruf berabjad. Okey. Tapi dia dah mirip seperti soalan sains begitulah. Yang abjad begitu. Kemudian ini dia punya jumlah markah 1%, tetapi wajaran dia adalah wajaran dia 70 saja. Ya. Kertas tu 100 tapi wajaran dia 70. Manakala untuk yang kertas 2, wajaran dia 30. Markah ni 50. Maknanya nak skor ni kertas 1 lah Ustaz. Jadi dia kena lebihkan skor tu pada kertas 1 yang akan dihadapi pada 22 Mac nanti. Ya. Jadi ni kita nak bantu pelajar ni supaya mereka dapat meminimalkan kesilapan ketika mana mereka menjawab peperiksaan nanti. Baik. Maknanya untuk 70% Ustaz, kalau dia boleh jawab dengan baik pun dah cukup baik dah. Dan 30% nanti akan support dia punya markah. Tapi yang pentingnya kedua-dua kelas tu kedua-dua kertas tersebut wajib ambil. Dia tak boleh nak, contohlah kalau dekat alamak, kalau 70% ni dah boleh target. Tak payahlah ambil lisan. Tak payahlah jawab lisan, tak payah datang, tak boleh. Sebab kedua-dua kertas ni wajib untuk diduduki oleh pelajar. Pada 22 Walaupun dia datang lisan tu dia sekadar duduk, tak baca sekalipun contohlah. Tapi tak boleh juga, kenalah kan, kena jawab soalan dan sebagainya. So dengar tu Azam Tapi semua dah lepas. Diorang semua dah lepas pun lisan. Jadi alhamdulillah dah lepas tak ada masalah. Lisan dah lepas. Markah dapat berapa Ustaz? Belum lagi Alhamdulillah. Belum lagi. Belum lagi. Dia rahsia. Itu dalam sistem. Silakan Ustaz. Untuk kertas 1 ada 5 bahagian, 5 bab, iaitu bab akhlak, sirah, hadis, tafsir dan juga tauhid. Ini yang akan disoal. Mana kalau lihat dia punya bab yang ada ni mirip dan sama je macam yang pengajian usuluddin di universiti, betul, di college dan sebagainya. Cuma jedah awal kan untuk pelajar SPM dah boleh ambil dah. Ya. Okey. Kemudian untuk markah, untuk kertas 1 ada 20 markah, 20 soalan dan ada 3 aras yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. 10 markah daripada 20 soalan tu 10 tu aras rendah, maknanya senang. Soalan senang ada 10. Soalan yang sederhana ada 6 dan soalan yang aras tinggi ada 4. Kemudian untuk yang kertas Kismubah, soalan dia ada 4 soalan besar. 4 soalan besar. Kemudian dia pun dibahagikan dengan aras jugalah. Dan anggaran untuk aras tersebut, aras soalan rendah, daripada keseluruhan soalan tu ada 20 soalan bersama dengan 40 markah lebih kurang lah. Kemudian untuk aras sederhana, 12 soalan dan markahnya 24. Dan untuk soalan aras tinggi, 7 soalan sahaja. Dan markah aras tinggi pun adalah rendah. So maknanya pelajar masih lagi boleh lulus sekiranya mereka hanya menjawab soalan aras rendah sahaja. Tapi kita tak bicarakan soal teknik untuk soalan ini lah. Ini nanti insya-Allah pada masa akan datang. Okey Ustaz, sebelum tu, Ustaz tadi tunjuk ada akhlak, ada sirah sebagainya. Kalau yang Azam Razak tadi, mungkin dia kata kacang goreng kan. Yang ada satu yang kacang ni Ustaz, tak boleh salah ni. Yang memang tak boleh salah tu, nak kata tak boleh salah tu tak boleh juga. Tapi akhlak tu antara yang masuk pelajar memang tak boleh salah lah. Sebab tak boleh salah. Senang. Sebab harian kan Ustaz kan? Sebab benda harian. Benda yang berkaitan dengan kehidupan. Sifat mazmumah, sifat mahmudah. Lepas tu yang kita terima dia belajar tasawuf. So perkara-perkara tu yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Aras rendah pun kita dah boleh lulus dah. Ya, saya. Okey Ustaz, silakan teruskan. So, lepas ni kita akan bincangkan pula berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Jadi untuk awal tadi kita telah selesai pun lah untuk bicarakan soal pembahagian markah ni semua. Jadi pelajar cuma kena fokus pada semua soalan yang bahagian alif dan bahagian ba ni untuk mereka nak pastikan sekurang-kurangnya mereka boleh dapat paling-paling tidak pula mereka kena pasti boleh dapatkan sekitar 43 markah. Dah dekat nak lulus dah tu. Untuk kertas bertulis ni 43 je. Untuk nak lulus lah. Tapi kalau mereka nak dapat A+, A1, A2 sebagainya, so mereka kena dapat lebih daripada itulah. Mana untuk kertas bertulis ni 100 70 markah mereka kena dapat. Ini kalau daripada SMA Lughatul Arabiah Johor ni biasanya 90 ke atas ni. InsyaAllah. Okey Ustaz. Jadi untuk kedua-dua bahagian ni, kertas Qismu Alif dan Qismu Ba, untuk Qismu Alif sekurang-kurangnya pelajar kena dapat paling-paling minima 10 soalan dia kena betul. 10 soalan. Manakala untuk Qismu Ba pula, Qismu Ba ni ada mengikut aras-aras soalan tersebut ni, paling-paling minima kalau tadi 10 markah dia boleh dapat Qismu Alif, yang Qismu Ba pula dia paling-paling minima kalau kita bahagikan ada 4 soalan 10 markah. Ni bahagian kedua Ustaz, bahagian B. Bahagian B. Bahagian ba lah dia kan. Dia dapatkan 10 markah je untuk setiap soalan. Dia 4 soalan je. 10 tambahkan dengan soalan Qismu Alif 10 juga. Dah 50. So 50 tu pun dah boleh untuk nak mendapat lulus. Alhamdulillah.
Jadi insya-Allah saya kira kalau pelajar untuk sekolah atau pelajar untuk nak dapatkan markah lulus sekurang-kurangnya, walaupun pelajar itu mungkin dalam level yang lemah sekalipun, insya-Allah dia boleh dapat menjawab dengan baik. Lulus tak ada masalah lah Ustaz. Lulus tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita nak bincang nak skor A lah. Ni nak skor A. Alright Ustaz. Okey. Jadi seterusnya untuk awalnya untuk perkara yang berkaitan dengan kesilapan pelajar yang biasa pelajar buat ni, ini yang pelajar kena perhatikan supaya pada peperiksaan nanti tidak diulang lagi kesilapan ni. Sebab kesilapan ni walaupun baru tahun pertama untuk paper Soluddin ini dijalankan pada peperiksaan SPM, tetapi kesalahan tersebut kerap kali dilakukan oleh majoriti semua pelajar. Sama ada mereka tersilap ke, mereka tak... ialah sebab paper ni baru tahun pertama kan. Jadi pengalaman baik guru ataupun baik pelajar ataupun murid, mereka belum lagi terbiasa. Betul Ustaz. Guru pun baru lagi, apatah lagi belajar. Jadi kemungkinan itu sebabnya mengapa kesilapan ini berlaku. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan pun Ustaz kan? Benda tu bukan tak perasan. Mungkin sebab dia nampak tak ada apa-apa kot kesilapan ni. Jadi kita tak nak kesilapan itu dilakukan oleh pelajar ketika mana menjawab soalan peperiksaan tersebut. Dah rugi markah. Ustaz, ni mungkin kata-kata semangat daripada Ustaz kot. Betulkan yang biasa, biasakan betul. Ayat ni biasa. Saya pun ambil daripada mana-mana kata-kata yang biasa digunakan oleh motivator dan sebagainya kan. Kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Maksudnya pelajar ni dia dah terbiasa dengan benda yang mungkin dia kata alah ni biasa ni. Padahal benda tu salah. Jadi kita nak pelajar-pelajar betulkan yang biasa yang dibuat tu adalah salah dan kita nak pastikan dia biasakan yang sepatutnya betul tu dijadikan betul. Maknanya jawab exam ni kena pastikan jangan ada yang salah. Jangan ada yang salah. Okay, Ustaz boleh terang sikit Ustaz. Part yang mana ni kadang-kadang kita careless, silap sikit-sikit dah potong markah ni. Part memang mana sangat banyak. Memang sangat banyak. Tapi kita akan kebanyakannya kesilapan itu berlaku pada soalan kes mubah. Kes muallim ni kurang sikit. Sebab kes muallim ni dia dah siap jawapan. Tapi kes mubah tu dia tak ada jawapan. Pelajar tak ada bantuan apa-apa. Fill in the blank lah Ustaz. Dia memang fill in the blank lah. So kalau dia blank habis. Kalau tak boleh blank terus lah. Blank terus. Jadi tu yang dia tidur tu dalam dewan tu kadang. Jadi kita tak nak pelajar tidur dalam dewan. Itu Wafika dia gelak. Kita tak nak pelajar tidur. Kita nak pelajar memanfaatkan masa 2 jam 15 minit tu dengan menjawab sebaik mungkin. Jangan sampai ada satu soalan pun yang tercecil, tertinggal ataupun tersalah. Jangan biar kosong lah Ustaz ya. Yes, jangan biar kosong. Okey, boleh kita teruskan Ustaz lagi. Baik, kita lihat dulu. Untuk pertama kita tengok dulu bahagian alif, kes muallim. Kes muallim ada 3 sahaja jawapan pelajar yang biasa dilakukan pelajar, dia tak buat. Baik, yang pertama kita lihat. Yang pertama, tidak memindahkan jawapan ke buku jawapan. Okey. Macam siri sekolah pun, mungkin pada pelajar, macam siri sekolah, kalau pelajar ni biar kita akan latih diorang jawab dekat dalam kata soalan. Dekat kata soalan. Jadi kemungkinan bila mana kita tidak mengingatkan kepada pelajar, dalam peperiksaan nanti, dia boleh jawab dalam buku soalan. Tapi dia terlupa nak pindahkan jawapan tu ke dalam buku jawapan. Alamak, sayangnya. Jadi dia dah siap awal. Lepas tu dia dah siap awal, mungkin dia nak rehat, dia tidur dan sebagainya. Lepas tu bila dia kejut di pengawas, masa dah tamat. Dia tak sempat nak salin balik jawapan tu. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi kebiasaannya lah untuk kes muallim ni banyak berlaku. Dia dah tulis dah Ustaz kat situ ya? Ya. Okey. Okey je. Sebab kadang-kadang dia orang tulis jawapan dekat kertas soalan peperiksaan tapi dia orang lupa nak tulis jawapan dekat kertas jawapan yang nak dihantar kepada peperiksaan. Ya, betul. Ni kadang-kadang jenis orang yang telajak pandai ni Ustaz. Dah siap awal mungkin, kemudian dia dah boleh rehat dah. Alright Ustaz. Okey, ini contoh. Ni contoh soalan. Contoh soalan yang pelajar jawab, dijawab di dalam kertas soalan. Jadi dia dah jawab, siap, cantik lah. Tapi sayangnya dia tak pindahkan jawapan tersebut ke dalam kertas jawapan. Akhirnya dia tak boleh hantar kertas soalan. Dan nanti bila mana dalam penandaan pemeriksaan, pemeriksa yang tanda kertas, dia tak tanda kertas soalan. Tapi penanda yang dilantik oleh lembaga, dia akan tanda kertas jawapan. Walaupun betul semua Ustaz ya? Walaupun betul semua. Jadi habis pelajar tu dia akan hilang markah macam tu saja. Jadi itu contoh. Itu contoh. Ni baru satu soalan. Okey. Okey Ustaz. Okey. Seterusnya, yang kedua tidak memotong jawapan yang dipilih dan jawapan berulang. Contohnya. Tidak memotong jawapan pilihan yang berulang. Okey. Kita nak tengok dia punya soalan dia. Mungkin Ustaz kita boleh tanya kepada pelajar kita ke? Tengok masing-masing dah berdebar dah tu, suspend dah. Okey, ini contoh. Ini contoh jawapan ni okey. Contoh jawapan ni soalan lain. Nanti pelajar akan diberikan satu task, satu tugasan untuk dijawab soalan. Okey, ini contoh soalan yang
diambil daripada soalan trial negeri lain lah. Ya. Kita ambil contoh. Apa soalannya tu, Ustaz? Ni soalan ni dia merangkumi pelbagai bab. Okey. Ada bab sirah, ada bab tauhid, ada bab tafsir. Okey. Sebab untuk soalan Usuluddin ni dia bercampur aduk. Dia tak jadikan satu set soalan tu adalah soalan tauhid semata-mata. Kalau kita nak faham ni, Ustaz, ni kita belajar tentang pengajian Islam lah, Ustaz, kan? Dia kira macam kita belajar tentang pengajian Islam lah. Ada sirah, ada akhlak dan Usuluddin sebagainya. pun kalau kita lihat pun memang dia merangkumi subjek merangkumi benda-benda yang basic dalam asas-asas agama. Asas agama, usul kan, Ustaz, kan? Asas-asas agama. Asas agama. Itu yang ada hadis, sirah dan juga akhlak. Tauhid. Macam ni, Ustaz, ni bahagian pertama ni dah ada jawapan siap-siap dah. Ni contoh dah ada jawapan lah. Maknanya tinggal kita pilih dan Tinggal kita isi pilih je. Dan cumanya nanti kalau yang jawapan yang disediakan tu, Ya. dia akan lebihkan dengan 3 jawapan. Tu teknik tu nanti akan disampaikan kemudian lah. Cuma Ya. kita nak beritahu tentang kesilapan pelajar ni. Okey. Okey, ni contoh. Jadi, kalau macam ni, pelajar dia kena potong. Dia jangan, contoh kalau dia dah jawab, jangan dia tak potong. Sebab kalau anda kata dia tak potong jawapan yang dia dah pilih, kemudian dia dah pindahkan ke dalam kotak jawapan, nanti Confused silap-silap lah, pula Ustaz. dia contoh dia baca soalan lain, dia ternampak jawapan tu seolah-olah macam boleh masuk dengan soalan tu. Dia tak faham sebab ada sebahagian pelajar tak faham. Jadi dia ambil balik jawapan untuk soalan yang dia dah jawab sebelum tu. Maknanya tak boleh pakai semula lah jawapan Tak tu. boleh pakai sebab setiap soalan jawapannya berbeza-beza. Okey. Sebab tu sebagai teknik yang kita nak kongsikan kesilapan tersebut, pelajar kena potongkan. Okey, Ini teknik cantik. dia sendirilah, dia sendiri supaya kita tak nak pelajar tu dia ulang jawapan yang sama sebab dalam proses penandaan ada berlaku dengan pelajar yang dia mengulang kembali soalan jawapan yang sama. Habislah dia hilang markah di situlah. Sayang kat situ, Jadi kan? kita tak nak berlaku. Okey, jadi kita lihat contoh. Maknanya kita boleh jimatkan masa juga, Ustaz, kan? Ya, boleh jawab masa tu. Alright. Contoh ni, contoh jawapan berulang, Ustaz? Ini tadi contoh apa nama dia? Okey. Mungkin lepas ni kita boleh... Okey, ini kita bagi contoh tugasan kepada pelajar untuk pelajar jawab soalan ni. Alamak. Macam mana? Dah Dan bersedia kita akan ke tengoklah, Faris Syamil? kita akan tengok bagaimana jawapan pelajar. Alright. Bila mana mereka tunjukkan hasil jawapan mereka. Jadi kita mungkin kita boleh bagi sekitar dalam 10 saat kepada mereka atau 5 saat untuk Okey. jawab. Apa macam mana nak baca ni, Ustaz? Imla'ul faraghatul Dia kena, ayatul okey. bi ikhtiar. Ijabah as-sahih al-muiddah. Maksud dia apa, Ustaz? Dia kena jawab isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang betul yang telah disediakan. Ini dalam topik apa ni, saya? Subjek apa? Dalam topik apa? Dalam topik dia bercampur. Macam soalan 1 soal bab tauhid, Tauhid. 2 tauhid, Aha. 3 tafsir, Ya. 4 tafsir dan 5 adalah dalam bab akhlak. Berapa tempoh lama ni yang biasa kita ambil waktu nak jawab ni untuk 5 Satu soalan, Ustaz? soalan seminit. Satu soalan seminit. Tapi yang ni kita bagi 30 saat saja. 30 saat saja. Alright. Tapi ni semua pandai-pandai. Tengok Wafa, dia tengok soalan, dia senyum je Wafa, kan? Mana dak je dia tengok dia punya kaca mata tu, mesti ni budak pandai ni. Alright. Ada yang dah bersedia ke nak bagi jawapan ni untuk yang pertama? Ada yang dah bersedia? Siapa? Cuba angkat tangan sikit. Tengok Faris Syamil dah angguk-angguk tu. Boleh ke, Ustaz? Kita nak tengok jawapan daripada dia. Okey, kita boleh tengok jawapan pelajar? Okey, Faris Syamil, silakan. Dengan confidentnya. Biasa orang jawab 5 minit, ini 10 saat. Masya Allah. Okey, right. Faris Syamil, boleh bacakan sikit tak? Soalan yang pertama. Silakan. Soalan pertama, soalan awal. Al-malaikatu Israel huwa malakum muwakkilu bi baqada al-arwah. Masya Allah. Apa maksud dia, Faris Syamil? Malaikat Israel Merupakan adalah mencabut nyawa. Okey, Ustaz. Macam mana dengan jawapannya? Betul ke tidak tu? Betul. Masya Allah. Jadi kat situ dia akan ada untuk soalan ni, Ya. dia ada gangguan. Oh, Untuk soalan gangguan ni, soalan yang kes mualif ni, dia ada mencipta 3 pengganggu. Pengganggu. Jadi di sini Israel pengganggu dia adalah Israfil. So kalau pelajar tu dia baca dan dia faham, dia takkan jawab Israfil lah sebagai jawapan. Okey, maknanya first kali kalau tengok malaikat tu jawapannya dah tinggal 2 lah. Dah tinggal 2 lah. Israfil dengan Israel. Yes. Tapi bila dia baca belakang baru dia boleh pilih lah, Boleh Ustaz, kan? pilih jawapan yang betul, Wih, yes. confuse juga tu. Okey, Jadi Ustaz. kalau dia dah pilih jawapan tu, dia kena potong lah. Supaya jawapan tersebut tidak diulang lagi. Okey, dah potong ke belum jawapannya? Nurul Wafikah.
Okey, nampak macam dia nak cuba soalan kedua. Boleh ke Ustaz? Boleh? Kita try sikit. Wafikah. Silakan. Okay. تعتقد فرقة المعتزلة عن الخلفاء لا تختص في قريش بل الناس فيها سواء. Okey, apa maksud dia? Tu, Wafikah. Maksud dia apa Wafikah? Maksud dia. Okey, mungkin Wafikah boleh cerita kat kita kenapa Wafikah pilih jawapan tu. Mungkin kadang-kadang kita pun tak perlu pun tahu maksud dia Ustaz kan. Maknanya kalau dia tahu clue dia dah boleh dapat jawapan dia. Okey, Wafikah boleh share kat kita tak? Macam mana Wafikah pilih jawapan tadi tu? Saya pilih berdasarkan apa yang saya faham Okey. dan apa yang saya hafal. Okey. Masya Allah. Ini dalam topik apa ni Wafikah? Taufik. Masya Allah. Okey. Okey Ustaz, macam mana Ustaz? Jawapan dia betul ke tak ni? So jawapan Wafikah tadi apa? Wafikah punya jawapan? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Ta'taqidu firqah. Okey. Jadi jawapannya adalah betul. Betul, Masya Allah. Tepuk sikit. Hebat ni. Dan ini pun Wafikah soalan kedua ni pun ada pengganggu. Pengganggu dia adalah Khawarij. Sebab Khawarij dan juga Mu'tazilah tu dia dalam satu topik yang sama. Maknanya memang dalam jawapan kita nanti akan ada pengganggu Ustaz. Yes. Cuma 3 je ada pengganggu. Sekarang ni dah ada dua-dua lah pengganggu lah. So akan ada satu lagi soalan yang akan ada pengganggu. Maknanya boleh tak kalau kita highlightkan dulu jawapan yang pilihan yang kita nak pilih. Mungkin tadi Ustaz kata ada 2. And then baru kita potong mana yang tak betul. Betul. Itu yang Ustaz. teknikal yang perlu dilakukan oleh calon bila mana dia menjawab soalan tersebut. Mana yang dah jawab, dia kena potonglah kedua-dua penyamar dan juga soalan jawapan yang sebenar tu. Okey, cantik. Mungkin Ustaz ada tips lagi Ustaz, silakan. Okey. So untuk yang kedua, yang kedua ni iaitu berkaitan dengan memotong jawapan dan juga jangan sampai berulang jawapan yang sama. Ini adalah apa yang pelajar perlu lakukan supaya tidak berulang jawapan yang sama. Yang mana kalau dah siap jawab, pastikan disemak jawapan tersebut, jangan berulang satu. Kemudian jawapannya dalam kategori yang sama, macam Khawarij Mu'tazilah, dah pilih satu jawapan. So potong lagi satu tu. Pengganggu tu. Yang macam tadi Israfil dengan Israel dah jawab Israel, Israfil pun ditutup juga. So dah tinggal sikit lah. So dah tinggal sikit lah. Tinggal hak, wahyu, syirik dan juga adil. Dah makin mudah sikit Ustaz. Makin mudah. So itu adalah teknikal bagaimana pelajar-pelajar nak menjawab bagi soalan berkaitan dengan pilihan jawapan yang banyak ni, yang diberikan 8 pilihan jawapan supaya pelajar tidak melakukan kesilapan lah, iaitu ulang soalan yang sama, ulang jawapan yang sama, dan juga bila mana tak potong itu akan berlaku. Okey, cantik Ustaz. So mungkin kita nak teruskan lagi Ustaz? Okey, next. Okey. Ini masih dalam bahagian kisim alif Ustaz. Ya, masih lagi dalam kisim alif. Kisim alif. So maknanya kisim alif ni memang kita make sure kita tak boleh salah dalam kisim alif sebab pilihan jawapan dah ada. Tinggal kita pilih dengan berhati-hati dengan teknik yang Ustaz berikan. Okey Ustaz. 20 soalan ni, 20 soalan untuk kisim alif ni, dia ada 20 soalan. Okey. 15 soalan adalah soalan yang dah disertakan dengan jawapan. Maknanya pelajar tinggal nak kena faham dengan baik je lah. Okey, tadi kehendak soalan tersebut. Kehendak soalan tersebut. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini. Kita masih dalam kisim alif, boleh Ustaz? Okey, boleh. Baik, banyak lagi kita akan belajar dengan Ustaz selepas ini. Tapi sahabat-sahabat kita, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2020. Ishrin. Didik TV KPM. Subjek ini terkandung beberapa pecahan yang lain seperti sirah, tauhid, akhlak, tafsir dan hadis. Walaupun ia agak mencabar, namun dengan adanya bimbingan dan sokongan dari para asatizah di sekolah, mereka sangat membantu saya dengan memberi beberapa tips dan maklumat yang penting selain memperbanyakkan latihan dan membuat kelas tambahan. Hal ini menjadikan saya dapat memperbaiki segala kelemahan dan lebih berkeyakinan serta bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Antara mata pelajaran yang mencabar bagi saya ialah mata pelajaran usuluddin kerana saya memerlukan kemahiran untuk menghafal fakta-fakta yang banyak. Jadi antara langkah yang disyorkan oleh ustaz dan ustazah saya ialah memahami tajuk tersebut dan menukarkan kalimah-kalimah yang terdapat kepada kalimah yang lebih mudah difahami dan diingati. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustaz dan ustazah saya kerana telah banyak membantu dan membimbing
membimbing saya dalam mata pelajaran Usuluddin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, Tariq ila Najah SPM 2020. الآن سنبحث عن القسم ألف. تفضل مشكورا أستاذ. Baik, terima kasih Daiman. Baik, kita sambung seterusnya. Kita masih lagi dalam kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Masih lagi di bahagian kismu alif. Kismu alif. Tadi kita lihat berkaitan dengan pemindahan jawapan, kemudian berkaitan dengan tidak memotong jawapan dan jawapan tu dibuat berulang. Bila mana kalau pelajar tidak memotong jawapan tersebut. Dan seterusnya, kita masih lagi berada pada bahagian soalan kismu alif, iaitu berkaitan dengan soalan sahih khata'. Pada soalan kismu alif, ada satu soalan yang biasa dinamakan, kalau kita biasa dalam subjek yang bahasa Melayu dan sejarah dan sebagainya, dinamakan subjek betul salah. Soalan betul salah. Soalan betul salah tu. Jadi pelajar ni kalau soalan yang lain-lain selain Usuluddin, memang pelajar kena jawab dengan menandakan betul dengan menandakan salah. Di situ. Tetapi untuk soalan Usuluddin, pelajar kena tulis perkataan sahih dan kena tulis perkataan khata' di situ. Oh, bukan pangkah dengan right. Bukan pangkah dan betul. Jadinya sekiranya pelajar tidak ikut arahan dengan menandakan right dan pangkah ataupun tanda betul dan tanda salah pada soalan tersebut, maka pelajar akan rugilah. Tak dapat markah. Tak dapat markah. Alamak, sayangnya. Ataupun mungkin ada yang tak faham, jadi dia buat firasat sendiri. Dia pergi buat soalan sendiri. Buat macam ni je lah. Betul salah betul. Dia buat mana dia ikut firasat dia. Sedangkan dari sudut pemarkahan ataupun yang betulnya bukan begitu dia punya kedudukan betul salah tu. Walaupun ada dia punya nisbahnya ada. Nisbahnya kalau ditetapkan oleh lembaga, nisbahnya 3-2. 3-2. Mesti 3, salah satu 3 dan salah satu lagi 2. Maksudnya kalau yang betul tu 3, maka yang salah 2 lah. Maksudnya yang pakai dadu tu tak betul lah, Ustaz? Yang pakai dadu tu tak betul lah. Dia pakai belah-belah dadu ke apa, itu tak memang salah. Alright. Okey, jadi kita lihat contoh nanti pelajar akan jawab. Maknanya dia akan ada, kalau ikut nisbah dia, sama ada 3 yang betul ataupun 2 yang salah. Lebih kurang macam tu saya. Lebih kurang macam tu lah. Kalau tiba-tiba semua betul, macam jadi salah itu, je kan? Macam salah tu. Tapi kalau ikutkan teknik, dia ada satu. Itu yang akan disampaikan kemudian lah. Okey. Jadi ini kita nak fokus pada kesilapan pelajar je tu. Okey, cun Ustaz. Okey, jadi minta pelajar yang berada di Google Meet untuk jawab soalan ini. Kita nak lihat apakah teknikal yang pelajar jawab. Okey, jadi kita beri masa lebih kurang dalam 1 minit untuk belajar jawab ke semua soalan yang berada di paparan di hadapan kaca TV. Ini ada berapa soalan ni, Ustaz? Ada 5 soalan. 5 soalan. 6, 7, 8, 9, 10. Masa lebih kurang, Ustaz? Masa lebih kurang, 1 minit juga. 1 minit juga. Oh, tapi yang ni dia kena tulis jawapannya lah. Itu dia jawapan. Oh, ni tak ada pilihan jawapan, Ustaz? Tak ada. Pilihan jawapan dia dulu lah. Saya dengan otak je pilihan jawapan dia. Oh, jawapannya sahih ataupun khata'? Yes, sebab dia dah bagi kenyataan. Kenyataan ini yang telah dibina oleh dalam peperiksaan ni. Dia ada yang betul, ada yang salah. Dan yang salah tu pun cuma diubah satu kalimah je yang menjadikan dia salah. Jadi kalau pelajar tu faham, so dia akan dapati memang ada 3 ataupun 2 yang betul dan salah satu sebahagian lagi adalah salah. Tapi masalah macam saya lah, Ustaz, waktu sekolah dulu kan, kita ni tak faham soalan atas tu arahan dia nak suruh apa, Ustaz? Itu yang kena baca arahan dulu. Mungkin boleh clue sikit ke, Ustaz? Macam mana nak baca soalannya tu? Ada clue tak? Mungkin yang first kali kita tengok sahih tu, ini sahih ni mesti sahih dengan kotak ni kan? Yes. Tapi dia ada sambungan tu, Ustaz, lil bayanat as-sahih wal kalimat. Itu apa benda tu, Ustaz? Okey, kalau uktub kalimah sahih lil bayanat as-sahihah, tuliskan kalimah sahih pada kenyataan-kenyataan yang betul saja. Mana kalau kenyataan yang salah, dia tak payahlah tulis sahih. Kalau kenyataan yang salah tulis apa? Wa kalimatun khata' lil bayanatil khati'ah. Kalau yang kalimah-kalimah yang ataupun yang kenyataan-kenyataan yang salah, maka dia tulislah khata'. So clue dia dekat sini sahih dan khata'. Itu sahaja yang pelajar tulis. Saya tengok macam kita punya murid-murid ni dah bersedia nak jawab soalan. Siapa nak jawab dulu ni? Okey, Izzati, boleh tak Izzati? Alright, Izzati, untuk soalan yang ke-6. Mungkin Izzati nak cuba ke? Boleh. Okey, silakan. Al-barzah huwa alimul lazi yatawassat baina dunya wa alimul akhirah. Jawapan dia sahih. Masya Allah. Soalan ni dia cerita pasal apa ni, Wafa?
Alam barzah ialah alam yang menghubungkan di antara dunia dengan ilmu akhirah. Betul ke tu? Alam akhirat. Jawapannya adalah sahih. Okey Ustaz, sahih ke jawapan dia Ustaz? Wafa ada tengok buku Okey. Saya rasa Wafa tak ada tengok buku. Okey. Jadi jawapan dia betul. Alhamdulillah, bagus. Jadi kenyataannya memang tak ada yang salah. So memang jawapannya adalah sahih. Okey. Maknanya alam dunia ni menghubungkan dengan alam akhirat Yes, ni. itu adalah barzah. Betul lah Ustaz? Betul lah. Okey, kita nak pergi ke soalan yang ke-7. Kita nak pergi kepada siapa lagi ni? Amboi, Faris Syami tunduk kepala je. Okey, tak apa. Kita pergi kepada Ehsan Syafi. Boleh, Ehsan? Ehsan ni senyum je daripada tadi. Ehsan ni memang suka senyum orangnya. Dia suka senyum orangnya. Baik, silakan Ehsan. Bismillah. Qadimah Al-Quranul Karim min mabadi' Syiah. Jawapan dia khata'. Khata'. Maksud dia apa, Ehsan? Mungkin boleh terang sikit. Soalan ni pasal apa ya? Maksudnya Al-Quranul Karim ni dia daripada prinsip-prinsip Syiah. Jadi jawapannya adalah khata'. Masya-Allah Ustaz. Apa jawapannya sebenarnya Ustaz? Jawapannya ya, betul. Masya-Allah, khata'. Disebutkan soalan tadi Al-Quran ni daripada Syiah. Mestilah salah kan? Salah sebab Qidamul Quran, kalau dalam yang kita belajar dalam tauhid, dia ada dua istilah kan. Qidam dengan apa nama dia, Qidam merujuk kepada Quran itu adalah lama. Lama. Qidam tu baru, Qidam tu baru. Manakala yang okey. Oh, sorry. Okey. Baik. Tadi Ehsan, mana Ehsan tadi? Ehsan, cuba baca sekali lagi Ehsan. Macam mana baca tu? Qidamul Quran. Qidamul Quranul Karim min mabadi' Syiah. Macam mana boleh tahu maksudnya ni? Kan ada kamus kat depan tu. Okey, tahniah Ehsan. Boleh jawab. Tak ada yang salah lagi setakat ni Ustaz. Memang pelajar-pelajar ni dilatih dengan baik lah. Alhamdulillah. Dia sepatutnya jawapan dia adalah Rasul. Di sini sepatutnya jawapannya adalah ahli sunnah. Ahli sunnah. Jadi diubah Syiah tu. Ahli itu sunnah jawapannya diubah salah. Syiah. Okey Ustaz, So, kita nak try lagi. Kita nak try lagi soalan yang ke-8 boleh ke? Okey, siapa pula seterusnya? Azam macam tak sabar dah nak jawab tu Azam. Azam memang dekat sekolah ni memang nampak macam abang Sado ni Ustaz. Wah, dia memang Sado. Ke semenjak duduk di rumah ni. Okey Azam, silakan soalan yang seterusnya, soalan yang ke-8. Ni macam susah sikit ni. Panjang silakan. sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut hadis hasan ke syurut hadis sahih illa khafatid dhabbah bil hasan. Okey. Jawapan dia sahih. Macam mana boleh kata sahih tu Azam? Azam tengok dekat bahagian mana ni? Mungkin ada clue-clue dia dekat situ. Silakan. Clues tu daripada soalan tu pada illa. Illa. Menunjukkan dalam tu sahih. Okey. Ustaz, ni soalan ni berkaitan dengan hadis tak ya? Ulum hadis. Okey, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit Ustaz. Ini macam susah je ni. Ya. Untuk bahagian untuk kismu alif ni, soalan 1 hingga 20. Ya. Soalan ini antara yang senang lah, masih lagi dalam kategori soalan yang senang. Okey. Tapi senang yang maknanya dia memerlukan lagi penghafal kefahaman dan juga pengetahuan belajar. Mungkin hadis ni diorang dah hafal kot Ustaz kan? Hadis tak hafal. Hadis yang dihafal hafal pun hanya untuk tujuan hafazan, hanya matan saja. Bahagian hadisan tadi? Ya. Okey. Dan dia cuma hafal matan saja. Matan sahaja. Matan hadis saja. Okey, Ustaz, macam mana clue dia tu? Clue dia ni, ini melibatkan syarat hadis. Syarat hadis? Syarat hadis hasan. Yang kita belajar dalam ulum hadis kan ada syarat hadis hasan, syarat hadis sahih dan juga syarat hadis dhaif. Jadinya kalau hadis yang sahih memang semua syarat-syarat yang 5 tu memang komplit lah. Memang tak ada langsung kekurangan. Tetapi untuk hadis hasan syarat dia sama je macam hadis sahih. Syarat hadis hasan sama macam hadis sahih illa khafatad dhabtu. Dia bawah sikit daripada hasan. Dia bawah sikit daripada sahih. Kerana dia kekurangan yang ada pada hasan apa? Dia lemah dari sudut hafazan. Jadi kalau andai kata contohlah, andai kata kalau soalan ni jadi khata', mungkin dia akan illa khafatul dhabt ni dihilangkan. Dia tulis dhabt tu fil hasan sahaja. Dia kena ada jadi salah lah. 5 ciri tu saya. Yes. Dan untuk memang hasan dia punya kekurangan dia
dia punya perawi je kurang hafazan. Okey, kawan-kawan kita, murid-murid macam mana 5 ciri tu boleh ingat tak? Ustaz, kita nak test tak dia orang ni? Boleh. Nampak macam confident je masing-masing ni. Alright. Okey, so kita nak try Arina lah pula. Arina, apa 5 ciri-ciri tadi yang Ustaz sebut? Mungkin boleh sebut 1 2 ke? Tak sebut 5 pun sebut 1 2. Sebut 1 2 okeylah. Ada tak selain daripada al-hafzu ad-dhabt fil hasan tu, ada tak lagi ciri-ciri yang kita kena ada dalam menentukan hadis sahih ni? Hadis sahih ada 5. Okey. Yang mudah tu, yang mudah. Yang mudah. Okey, kawan kita nak tolong ke? Wafa, boleh tolong Wafa? Wafa. Ya. Apa 5 ciri tu yang Ustaz sebut tadi tu? Baik. Salah satu. Boleh bagi? Salah satu. Ada perkataan rawi. Rawi. Hadis. Betul Ustaz? Boleh terima Rawi ke? hadis. Rasa itu lebih kepada hadis mutawatir tu. Hadis mutawatir. Okey, jadi kalau yang syarat ni, pelajar dia kena ingat yang pertama ittisalus sanad. Ittisal sanad, Sanad tulis tu tahu. bersambung. Ataupun ittisalur rawi boleh lah. Rawi tu boleh tapi kena ada ittisal. Rawi tu bersambung. Betul dalam rawi tadi. Rawi tu betul. Cuma dia tak ada murakkab dia tu. Murakkab Sebab tu kena ada murakkab yang menjelaskan tentang rawi tu. Ittisal rawi. Ittisalur rawi. Okey, nombor 2 Ustaz. Yang kedua adalah dhabutur ruah. Perawi itu kuat ingatan, kuat hafazan. Yang ketiga adalah adalatur ruah. Perawi itu seorang yang adil. Seorang yang adil. Yang keempat, salamatu minan illah. Okey. Selamat atau bebas daripada sebarang kecacatan. Dan salamatu minasyuzuz. Bebas daripada sebarang kepelikan yang mungkin ada pada perawi tersebut. Alright. Nampak tak? Kalau kita tak ingat 5 ni, silap kita pun dah kehilangan markah tu Ustaz. Kehilangan markah. Sebab apa? Mungkin boleh jadi illa tu ditukarkan kepada perkara-perkara lain. Betul Ustaz? Okey Ustaz. Mungkin kita nak teruskan dengan perkara seterusnya Ustaz. Okey, kita go through pada soalan untuk kismubah pula. Kismubah. Yes, alright. Tadi selesai so, untuk kismu alif dah selesai. Kita pergi kismubah pula. Kismubah ni ada banyak sikit. Ada 5. Okey. Ada 5 kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Ya, sebab buat ayat sendiri kan. Bila buat ayat sendiri ni memang banyaklah kesilapan yang dibuat oleh pelajar. Sebab ialah mereka kadang-kadang ada yang tak hafal. Ada yang mungkin goreng sendiri. Betul. Ada yang kadang-kadang mereka salin balik soalan. Itu okey lagi lah kan. Mana dia salin balik. Tak adalah kosong. Tak adalah kosong. Yang paling teruk tu kosong lah. Okey Ustaz, silakan. Okey, baiklah. Jadi untuk soalan pertama ataupun antara kesilapan pertama yang dilakukan oleh pelajar dalam soalan kismubah iaitu soalan banding beza jawapan. Farku tu banding lah Ustaz. Banding beza. Jadi soalan banding beza ni adalah antara soalan yang mudah bagi pelajar tu jawab. Contohlah kalau kita ambil soalan ni, kalau kita tengok soalan yang ada. Okey. Maknanya pembandingan di antara satu perkara dengan satu perkara lain. Ya. Okey Ustaz. Okay, contoh macam soalan tauhid ni. Okey. Soalan tauhid. Soalan dia adalah bayin al-farqu bainal malaikah wal jin. Terangkan perbezaan di antara malaikat dan jin. Yes, jadinya pelajar dia kena berikan perbezaan. Perbezaan di antara kedua-dua entiti ni. Okey. Mahwal malaikah wa mahwal jin. Dan dia kena berikan al-farqu tu, perbezaan tu dalam apa jua segi. Okay. Cumanya perbandingan pelajar tu mesti ada kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tapi sebelum kita nak tengok dia punya yang salah tu apa, kita nak tengok dululah pelajar jawab macam mana. Jadi di situ baru boleh kita tengok pelajar ni jawab mana yang betul, mana yang salah. So di situ kita boleh betulkan. Mana biasa pelajar buat tapi salah dan mana yang biasa pelajar buat dan alhamdulillah itu adalah yang betul. So kita bagi masa sikit Ustaz. Kita bagi masa sikit. Oi, ni susah ni. Perbezaan di antara malaikat dan jin. Tapi Ustaz bagi tips sikitlah kan. Nanti saya bagi macam mana perbezaan, nak buat secara tulisan biasa ataupun nak buat jadual ke, mungkin selepas ini Ustaz akan bagi tips dia Ustaz ya. Okey. Sebab perbezaan di antara malaikat dengan jin ni banyak juga kan Ustaz? Banyak juga. Tapi kita tengok mana yang lebih utama. Baik, tapi sebelum mereka menyiapkan soalan ni Ustaz, di hujung tu dia tulis darajatan. Apa maksud dia Ustaz? Bermaksud 2 markah. 2 markah. Dan bila mana 2 markah, pelajar cuma perlu jawab satu sahaja untuk wakil malaikat
dan satu lagi jawapan untuk jin. Oh, satu je. Satu je. Sebab satu jawapan, satu markah untuk Tapi kalau malaikat. tak confident Ustaz, satu jawapan tu boleh tulis banyak sikit tak? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh tulis lebih. Kalau dia nak lebihkan pun 2 boleh lah. Maknanya dia jawab 2 jawapan untuk jin, 2 untuk jawapan untuk malaikat. Oh. Boleh, tak ada selamat masalah. lah sikit kalau Selamat kata sikit. jawapan ni Kalau salah. salah tu dia ada boleh backup balik lah. Boleh backup. Okey, maknanya itu mustahaknya kita tahu markah jawapan tu Ustaz kan? Yes, Maknanya sebab kalau itulah dua, dekat dalam peperiksaan sekarang ni LP dia nyatakan jumlah markah. Ya. Supaya pelajar dia boleh tahu berapa markah yang dia dapat dan dia boleh kira lah. Contohlah kalau dia dah siap, dia boleh kira. Alamak, aku dapat markah belum sampai 40 lagi ni. So dia boleh usaha lagi untuk nak capai markah 40 ke 50 ke dan seterusnya. letak jawapan lebih lah kan? letak Okey, jawapan lebih. kawan-kawan kita, murid-murid sekalian, siapa yang dah bersedia untuk beri jawapan? Faris nak cuba ke Faris? Dah ada jawapan ke? Okey, Arina. Dia angkat tangan tu. Dia yang semangat ni. Okey, mungkin boleh ajar kepada kita ataupun tunjukkan kepada kita jawapan untuk perbezaan malaikat dan jin ni. Silakan. Al-firqu bainal malaika wal jin. Al-malaika la ya'kuluna wa la yashrabuna. Okey. Wa al-jin minhum ya'kuluna wa yashrabun. Apa maksudnya tu, Arina? Maksudnya malaikat ni mereka tak malaikat ni tak makan, tak minum. Okey. Manakala jin ni ada yang makan, minum. Masya-Allah. Dia berbeza. Okey, kita nak dengar jawapan daripada ustaz. Macam mana ustaz, betul ke tidak tu? Okey. Bagus Arina, jawapan awak tu betul. Okey, jadi jawapan yang sebagaimana yang Arinah bagi tahu tadi tu, maksudnya pelajar dia memberikan perbezaan dari segi aspek yang sama. Aspek yang sama. Mana kalau dinyatakan malaikat tak makan, tak minum. Maka jin dia mesti tulis makan, minum. Oh, dia kena sama? Yes. Oh, Andai katalah dia pergi letakkan malaikat tak makan, tak minum. Lepas tu dia pergi letak kat jin, tak tidur. Ya tanah kahun, bernikah. Nikah. Ya tanah kahun, atau mungkin cakap yanamun. Kan? Tak sama tu. Tak sama. Jadi perbandingan tu tak sama. Jawapan tu betul. Okey. Tetapi dari sudut perbandingan tu tak sama. Kalau macam tu boleh jadi ke, Ustaz? markah tu tiada. Oh. Sebab perbandingan, sebab soalan pun farku. Okey. Bila mana dia minta farku, so pelajar kena berikan jawapan dalam bentuk perbezaan perbandingan yang sama. Tahniah Arina, jawapan anda betul. So kalau 2 ada markah. mungkin di kalangan pelajar-pelajar, murid-murid lain yang ada jawab selain daripada Arina, maksudnya bukan dalam aspek yang sama. Mana untuk next untuk peperiksaan nanti pastikan jawapan awak dalam aspek yang samalah perbandingan tersebut. Oh, maknanya kena dalam aspek yang sama. Ya. Okey, jangan buat kesilapan ya kawan-kawan, murid. Okey, ustaz, silakan. Okey, seterusnya Okey, jadi kita pergi pada perkara yang kedua untuk kisah. Okey, perkara yang kedua. Tadi perbezaan, ni yang kedua pula. Yang kedua, menulis nombor soalan pada setiap jawapan. Dan boleh tulis pendahuluan jawapan untuk memudahkan semakan. Okey, ini maksudnya apa? Untuk setiap soalan ni, untuk setiap soalan telah dilabelkan dengan beberapa dia telah dilabelkan ada soalan alif, soalan ba dan sebagainya. Jadi ada di kalangan pelajar ni, kadang-kadang mereka tak buat ataupun dia salin soalan dekat dalam buku jawapan tu. Dia tak nyatakan, dia tak tulis dia punya soalan. Alamak, maknanya tulis jawapan je, lepas tu tak dia tulis jawapan nombor. Tapi kita tak tahu di mana soalan tu. Alamak. Ataupun kita tak tahu dia untuk soalan yang mana tulis. Contoh Okey. Contoh seperti soalan ni. Soalan ini pelajar dia tulis. Dia jawab soalan Isra al-ayat bil ijaz. Okey. Tapi dia tak nyatakan soalan tu dal alif. Lah, dia tulis je jawapan. Tak tulis. Tapi dia tak nyatakan soalan tu untuk soalan dal ke, untuk soalan alif ke, untuk soalan dua dan sebagainya. Jadi tak dapat markah lah Ustaz. Dia tak dapat markah kat situ. Jawapan dah betul mungkin. Jawapan dia betul. Memang ramai di kalangan calon yang mungkin dia careless lah kan. Dia mungkin excited sangat nak jawab. Sampai dia terlupa nak tulis label setiap soalan tersebut. So tips sikit Ustaz. So tipsnya, pelajar memang setiap kali lepas habis menjawab setiap soalan, mungkin kalau setiap kali untuk setiap satu soalan mungkin kita dah excited, tengah ingat masih lagi fresh lagi kan. Tak apa, habiskan dulu semua soalan, dah siap jawab semua soalan. Sebelum contoh sebelum masa tamat, biasanya kalau 10 minit atau 15 minit sebelum masa tamat, memang kita digalakkan, calon-calon digalakkan untuk semak semula kita jawapan semua. Itu jadi yang paling penting. bila semak tu pastikanlah. Semak pastikan dari sudut jawapan tu betul. Kemudian dari sudut label ni paling penting. Jangan sampai label tu kadang-kala ada label dia salah. Dia tulis dal ni jadi jim.
Jadi bila menanda tu cakap, ini soal asal jawapan lain. Soalannya lain sebab yang menanda dia akan refer pada soalan. Cantik. Dan dia dah hafal soalan, dia menanda banyak skrip, so dia akan refer soalan tu. Okey. Ini soalan ni jawapan lain. Jadi maknanya dia akan paling penting sekali Ustaz, bila kita dah habis jawab soalan tu, untuk jawapan yang berikut tu tulis siap-siap Ustaz. Tulis siap-siap. Okey, dal, alif. Macam tu ya. Dia kena biasakanlah belajar. Kalau tak biasakan memang kesian. Cantik. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, boleh. Okey. Seterusnya, yang ketiga ataupun yang ke-6, tadi kita lihat soalan farku. Kemudian seterusnya kita lihat pula soalan berkaitan dengan ataupun kesilapan yang dilakukan pelajar terhadap soalan dalil. Soalan dalil. Dari nakli lah kebiasaan. Dan soalan dari nakli cuma ada pada dua bab je yang disoal. Sama ada dalam bab tauhid ataupun dalam bab akhlak. Dua tu je. Jadi pelajar dalam soalan dalil ni kadang-kadang ada di kalangan pelajar yang dia tak tahu dalil tu qaulu ta'ala tu qaulu nabi. Dia hafal, contohlah dia hafal allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tahu dalil tu. Tapi walaupun bagi kita mudah kot, itu surah awal surah Al-Baqarah kan. Tapi mungkin dia lupa, alamak, ini Quran ke hadis? Ada sebab ada dengan pelajar yang dia terlalu nervous sampai dia tak ingat dari itu ayat Quran ke ataupun hadis. Ada tips Ustaz? Macam mana kita nak tengok sama ada dia ni ayat Quran ataupun hadis? Ataupun berdasarkan hafalan kita Ustaz? Dia berdasarkan hafalan. Tapi ada tips lain, nanti saya akan kongsikanlah. Jadi kita akan lihat dulu, kita minta mungkin bantuan daripada pelajar-pelajar atau murid-murid yang ada ni untuk mereka jawab jawapannya dan kita lihat apakah reaksi pada jawapan tersebutlah. Okey, kalau boleh tolong jawab soalan yang dipaparkan di kaca TV je. Okey. Iaitu soalan yang kedua dalam bab tauhid lagi. Ini berapa markah juga Ustaz? 2 markah. Darajatan 2 markah juga. Jadi maknanya dekat sini jawapannya secara macam tadi itu betul dan salah. Ya. Sekarang ni kita nak tengok sama ada dia ni dalil nakli ataupun dalil akli. Tapi dia fokus dari nakli saja. Dalil nakli tak ada. Okey, baik. Nakli. Dan nakli maksudnya memang bersumberkan daripada Quran dan hadis sahajalah. Quran dan hadis saja. Nakli daripada Quran dengan hadis sahaja. So kalau dia nak ambil dalil tu, dia kena pilih salah satulah. Dia nak nyatakan dua-dua boleh, maksudnya dia nak ambil yang Quran boleh, dia nak ambil hadis pun boleh. Dah letak pen dah tu. Dah letak pen. Cepat betul dapat jawapan. Okey, siapa nak try? Ni last ni soalan kita. Siapa nak cuba? Okey, silakan Faris Syahmi. Jawapannya hati adalah nakli ala sabutul sam'iyat. Qala Allah Ta'ala allazi bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa huma wa razaqnahum yunfiqun. Masya-Allah, betul ke Ustaz jawapannya? Okey, jawapan ayat tu betul kalau tak, tapi ada sedikit kesilapan pada sebutan ayat Quran tu lah. Jadi kalau andai kata pelajar calon ni sila pastikan bahawasanya ayat Quran yang diberikan jawapan tu pastikan tepatlah. Jangan sampai ada kesilapan dia sudut beberapa kalimah pada ayat Quran. Sebab bila mana melibatkan dalil ni, dia daripada Quran dan hadis. Bila mana melibatkan Quran dan hadis, kita mesti pastikan ayat Quran dan hadis tu tepat dan tak salah. Okey Ustaz. Kita dah berada di akhir rancangan. So kita dah selesai untuk bahagian yang pertama dan bahagian kedua. Sikit je Ustaz daripada Ustaz untuk rumusan subjek kita hari ini. Baik, jadi untuk rumusan subjek keseluruhannya untuk Usuluddin ni, sebenarnya Usuluddin bukanlah subjek yang sukar. Bukanlah subjek sukar. Walaupun Usuluddin ini merupakan salah satu daripada subjek teras dalam KBD, yang mana pada awal-awal pada mula-mula saya terlibat dengan KBD, saya mengajar KBD SPM ni, Usuluddin ni memang susah. Bukan belajar juga dengan cikgu mengajar ni pun susah. Sebab kita rasa, alamak macam mana ni? Sebab dalam banyak-banyak subjek Usuluddin, dalam banyak-banyak subjek KBD, Usuluddin paling banyak bab. Ya. Ada 5 bab. Yang lain semua 3 bab. Jadi mungkin sebab itu para pelajar memandang dia adalah berat. Tetapi sekiranya pelajar menguasai setiap tajuk dengan baik, pelajar ikut secara teknik yang telah disampaikan dengan baik dan menjawab mengikut apa yang telah disampaikan oleh guru, insya-Allah saya yakin dan percaya sekadar nak dapat A itu tidak menjadi masalah untuk nak memperoleh untuk subjek Usuluddin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad Rasul bin Ahmad atas ilmu yang disampaikan. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada SMA Lughati Arabiyah Johor. Saya doakan semuanya sukses, semua dapat full mark dan semuanya berjaya. Boleh jadi macam Ustaz Muhammad Rasul suatu hari nanti. Okey, para penonton sekalian, lepas ni kita nak belajar pula tentang topik kita yang seterusnya, al-adab wal balaghah. Nak tahu tak apa yang akan kita bincang selepas ini?
kita kembali selepas ini dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan sahabat-sahabat murid-murid sekalian. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penuliza binti Mak Yusof, ibu kepada Muhammad Ihsan Syafi'i bin Zulkifli, pelajar SMA Lughatul Arabiah Tangkak yang merupakan jalur SPM 2020. Mengharapkan dan mendoakan agar Ihsan dan rakan-rakan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mendoakan agar Ihsan dan rakan-rakan akan berjaya dengan cemerlang dalam keputusan SPM 2020 itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Rohana binti Abi Talib, ibu kepada Nur Azamuddin bin Abdul Razak, pelajar Sekolah Menengah Agama Lughatul Arabiah Tangkak, merupakan calon SPM tahun 2020. Mengharapkan semoga Azam dan rakan-rakannya diberi ketenangan oleh Allah dan semoga beroleh kejayaan di cemerlang. Amin.